Nah, kita tunggu orang semua online dulu. Tunggu semua share baru kita terangkan langkah-langkah nak memohon rumah ni. Ni baju keramat ni. Share-share dulu 10 orang kita terangkan cara-cara mohon rumah PPRT. InsyaAllah kita cuba terangkan ikut jalan yang paling mudah sekali. Kita tak nak terangkan jalan yang ikut undang-undang sangat, nanti orang pening kepala. Kita santai-santai terang. Okey, dah 10 orang dah. Okey, hari ni saya nak ajar sikit. Bukan nak ajar lah, kira nak bagi penerangan sikit cara-cara untuk mohon rumah bantuan kerajaan. Selalu orang cakap kita mohon pada Baitul Mal tak dapat, kita mohon pada ni tak dapat, selalu kena reject. Benarnya yang kena reject ni bukan sebab agensi ni. Dia selalu kena reject adalah atas kesalahan diri kita sendiri. Dokumen tak lengkap, surat-surat segala surat-surat perjanjian tak dihantar. Jadi macam mana cara untuk mohon agar tak di reject, tak gagal? Okey, saya ajar. Untuk yang pertama, mestilah ada seorang pemohon. Pemohon maknanya orang yang nak rumah ni lah. Yang nak rumah ni sama ada dia datang mengadu terus pada ketua kampung, ataupun ketua kampung memang maklum yang orang ni layak untuk dapat rumah bantuan. Jadi selepas bila kita dapat maklumat ada asnaf yang perlu bantuan rumah, tugas seorang ketua kampung ni, saya cakap bagi pihak ketua kampung sebab saya ketua kampung, jadi berpandukan daripada pandangan saya lah. Ketua kampung mesti terus pergi melihat kawasan pengadu tinggal. Jadi kalau contoh dia rumah sewa dia, kita kena pergi tengok lah. Kita pergi tengok dulu, ketua kampung akan pergi tengok untuk buat pengesahan yang orang ni layak untuk dibantu. Kadang dia mengadu kat kita, dia susah, tak ada duit, tak ada apa. Tapi sebenarnya bila kita pergi tengok rumah dia, semuanya ada. Tak sampai tahap asnaf lagi. Jadi di situ tugas ketua kampung lah untuk mengesahkan benda ni. Jadi bila kita tengok dia memang, kita tengok layak, kita tengok memang betul dia susah, anaknya ramai, mungkin ada suami tapi suaminya kerja kampung saja, jadi pendapatannya masih di bawah kategori susah lah, tak mampu. Jadi bila kita tengok, kita sahkan dia layak, kita cuma minta pengadu photostate semua dokumen-dokumen dia. Jadi dokumen yang pertama, IC photostate suami isteri. Kedua, surat nikah. Dan IC photostate anak-anak atau surat beranak atau MyKit mesti dihantar pada saya lah, atau ketua-ketua kampung yang lain, atau kalau ada yang boleh berurusan terus dengan pihak adun atau penyelaras adun, itu lebih baik lah. Sebab dalam urusan ni, ketua kampung adalah jawatan yang paling rendah sekali yang akan berkhidmat terus dengan tuan-tuan. Jadi saya bercakap atas dasar ketua kampung sekarang ni. Sekiranya pihak pengadu tak mampu untuk photostate dokumen-dokumen tu, boleh bawa pada saya. Kalau contoh dengan saya lah, bawa pada saya akan photostatekan semua. Dan tugas ketua kampung selepas itu adalah mengeluarkan satu surat makluman kepada agensi yang akan kita gunakan. Sebab kadang-kadang ada orang ingat untuk dapat rumah, kita daftar e-kasih saja kita akan dapat rumah. Bukan. E-kasih adalah data kerajaan untuk senang memudahkan urusan kerajaan. Cek, okey, dia ni asnaf, dia ni berdaftar, dia ni lulus. Sebab bila kita ada database kerajaan, di situ kita tak boleh menipu apa-apa pun dengan kerajaan. Maknanya kadang kita cakap gaji saya 1,000 saja, tapi bila kita cek, tengok gajinya melepasi tahap, lepas daripada 1,000 lebih, 2,000 gajinya kan. Jadi itu salah faham rakyat pada e-kasih. Bagi rakyat, bila tak isi e-kasih, dia patut dapat rumah. Bukan. E-kasih adalah database kerajaan. Jadi sekarang ni kita tak nak cerita agensi lain.
sepatutnya JSC yang ada dalam kerajaan ada juga memberi bantuan untuk buat rumah ni. Macam kita bagi contoh, selain Baitul Mal, TMB juga ada bagi. Tapi kita tak fokus pada agensi lain, kita fokus pada Baitul Mal dulu. Sebab di kawasan luar bandar banyak guna Baitul Mal. Dan kita cuba tak nak nampak, sebab kadang kita dengar orang cakap Baitul Mal ni selalu tak bantu ni. Tak, Baitul Mal bukan tak bantu, tapi bila agensi kerajaan ni untuk keluarkan walau sekupang sekalipun, banyak prosedurnya. Dan apa tugas kita, tugas ketua kampung adalah untuk memudahkan urusan-urusan agensi-agensi terbabit. Macam mana saya boleh memudahkan urusan? Okey, jadi saya akan keluarkan satu surat makluman pada pihak Baitul Mal, memaklumkan penama pemohon ni adalah layak untuk dibantu, dan saya akan ceritakan dalam surat saya tu keadaan keluarga ni macam mana, pendapatannya macam mana, dan kita akan lampirkan gambar-gambar tempat tinggal penama yang sekarang ni lah. Jadi kita akan bagi gambar-gambar lampiran semua supaya pihak Baitul Mal mudah. Jadi bila pihak Baitul Mal buka kertas kerja kita, dia cakap okey, dia nak cek IC photostat ada, nak cek sijil nikah ada, bila dia nak cek okey keadaan rumah, kita dah lampirkan keadaan rumah, jadi agensi kerajaan ni dia takkan jadi susah. Bila kita tak menyusahkan urusan orang, perkara ni akan jadi mudah. Okey, dan selepas surat makluman tu siap dan dokumen kertas kerja semua pihak kita siapkan, kita akan panggil penama pemohon datang jumpa kita di pejabat. Kita dah siap kertas kerja, minta dia hantar sendiri pada pihak Baitul Mal. Okey, selepas dia hantar pada pihak Baitul Mal, dia tak perlu bersoal jawab banyak di sana. Maklumkan pada pihak Baitul Mal, ketua kampung bagi surat minta pegawai yang berwajib baca. Jadi bila pegawai yang berwajib ni baca surat ni, dia dah terus maklum apa masalah pengadu ni, dan dia akan bagi satu borang permohonan. Dan borang permohonan tu kadang-kadang warga mas atau kakak-kakak makcik mungkin rasa takut nak isi borang ni, susah pasal ada 2-3 lapis suratnya kan. Jadi bawa balik pada saya atau pada ketua-ketua kampung yang lain, bawa balik, kami akan bantu untuk isi borang ni. Dan borang tu akan ada satu lakaran plan lokasi. Di situ juga saya akan bantu untuk isi, atau ketua-ketua kampung lain akan bantu untuk isi. Dan kita akan lampirkan sekali lagi kertas kerja kita yang kedua, gunakan salinan yang asal, masukkan dekat dalam borang. Dan selepas nak hantar borang tu, kami akan buat 2 salinan. Okey, 2 salinan ni lah yang akan menentukan sama ada kita boleh dapat atau tak boleh dapat bantuan rumah ni. Okey, tuan-tuan kena hantar surat borang-borang yang saya dah siap isi tu, hantar pada pihak Baitul Mal balik. Okey, yang original ni hantar pada pihak Baitul Mal. Yang salinan tu minta pegawai yang terima borang ni untuk cop dan tulis nama pegawai yang terima surat tu dan nama penuh dia, isi supaya jadi rujukan kita. Sebab selepas tuan-tuan hantar benda tu, kita tak akan ada rujukan, kita cuma guna salinan tu saja untuk kita. Jadi surat akuan terima tu mesti dia serah balik pada pihak ketua kampung satu, dan saya akan bagi satu salinan lain untuk dipegang oleh pihak tuan-tuan. Okey, selepas tu kita akan bagi pada pihak Baitul Mal tempoh bertenang dalam masa 2 bulan. Okey, selepas 2 bulan kita akan rujuk pada pemohon, adakah pihak Baitul Mal ada berhubung atau tidak. Sekiranya tak ada, pihak ketua kampung akan ambil tanggungjawab untuk telefon pihak Baitul Mal untuk bertanyakan tentang permohonan pertama tadi. Okey, macam mana saya nak tahu permohonan tu? Kita akan gunakan surat akuan terima tadi yang mengatakan berapa hari bulan surat tu dihantar, siapa yang terima. Jadi di situ kita akan mengelak dokumen hilang. Di situlah pentingnya ada akuan terima. Jadi lepas tu pihak Baitul Mal akan maklumkan masih belum bermesyuarat atau apa pun, kita dapat maklumat. Dan selepas tempoh bertenang 2 bulan tu kita akan tanya. Okey, dia bagi jawapan, okey akan buat mesyuarat. Dan selepas itulah kerja ketua kampung yang paling rumit. Setiap 2 minggu sekali mesti follow up pada pihak Baitul Mal. Follow up pada pihak Baitul Mal agar permohonan ini diambil perhatian.
Okey, sekiranya tak ada, memang kita akan cakap, kenapa nak pergi kacau pihak Baitul Mal? No, ini bukan cerita kacau. Ini adalah tanggungjawab sebagai pemimpin masyarakat dan tanggungjawab sebagai ketua-ketua jabatan. Jadi selepas kita dapat tahu, contoh dalam 3 bulan lulus. Okey, lulus, dia takkan maklumkan lulus dulu. Dia akan cek tempat tuan-tuan nak buat rumah tu. Okey, bila tuan-tuan nak cakap tuan-tuan ada tanah, dia akan cek lah tanahnya tu di mana. Ataupun tuan-tuan tak ada tanah, tapi ada jiran tuan-tuan nak wakafkan tanah. Bila nak wakafkan tanah, isunya tuan-tuan kena buat, tuan tanah ni kena buat satu akuan bersumpah mengatakan mewakafkan tanah tu. Sebab kita tak nak esok bila contoh tuan-tuan yang mohon rumah ni umurnya tak panjang. Bila umur tak panjang, waris yang tinggal di situ akan dihalau oleh tuan tanah. Kita tak nak benda tu terjadi. Jadi itu penting akuan bersumpah. Sekiranya tuan-tuan ada tanah, tak ada masalah lah. Kiranya tuan-tuan tak ada tanah dan ada orang yang wakaf, InsyaAllah kena gunakan akuan bersumpah tu untuk memudahkan jalan ni. Okey, itu yang saya cerita yang ada tanah dan ada orang wakafkan tanah. Okey, sekarang ni pihak Baitul Mal akan datang untuk buat cek kawasan. Okey, bila dah cek kawasan, selalunya dah kategori lulus lah tu. Jadi kalau tak ada masalah, dia akan terus maklum terus. Okey, buat pembersihan tapak. Pembersihan tapak ni tuan-tuan sendiri yang kena bersihkan. Tapi sekiranya kalau tuan-tuan di dalam kampung saya, kawasan saya, InsyaAllah dengan belanja pengurusan yang kami ada, kami cuba bantu tuan-tuan. Sekiranya kami boleh minta bantuan pada pihak-pihak yang ada beho ke, ada excavator ke untuk bersih tapak tuan-tuan, kami akan buat. Ataupun ada gotong royong, kami akan panggil tim-tim untuk bantu tuan-tuan gotong royong kan pembersihan tapak sajalah. Selepas itu baru lantikan kontraktor akan dibuat. Bermakna proses daripada mula tuan-tuan mohon sehingga tarikh pembersihan tapak ambil masa lebih kurang 3 bulan atau 4 bulan. Okey. Jadi selepas 4 bulan tu, kerja ketua kampung akan kritikal lagi masa tu. Sebab kita nak pastikan tuan-tuan dapat rumah yang bagus. Masa rumah dibina, ketua kampung mesti sentiasa turun padang melihat rumah yang dibina. Sebab kita akui ada sebilangan kontraktor yang cakap dekat kita, saya pernah kena sekali dulu. Dia kata ini rumah bantuan, sepatutnya ketua kampung tak boleh bising-bising. Tak boleh. Walaupun itu rumah bantuan ke, rumah apa ke, itu adalah tanggungjawab ketua kampung untuk memastikan rumah yang orang mohon mestilah berkualiti. Sebab kita tak nak rakyat rasa rakyat minta sedekah, kita tak nak rakyat rasa ini rumah bantuan kerajaan kita tak boleh komplain. Bukan. Itu adalah hak tuan-tuan. Dan kita kena memanjangkan pahala orang yang bayar zakat ni. Jadi tugas ketua kampung, dia jangan belagak jadi tuan tau. Ketua kampung ni dia kena turun padang. Kena pastikan rumah yang dibina tu adalah berkualiti. Sekiranya ada bocor, kita tak nak orang masuk rumah tu bocor. Rumah tu retak sana, retak ni, kita tak nak. Jadi ketua kampung kena tegas sikit. Dalam bab masyarakat kena tegas. Okey, jadi selepas rumah dibina, selalu rumah dibina dalam masa 2 bulan atau 3 bulan. Maknanya kita dah habis masa dekat situ 7 bulan. Selepas 7 bulan, kita akan tunggu lagi untuk serah rumah tu. Tapi selalunya bila rumah tu dah masuk elektrik, dah masuk air, dah boleh duduk lah. Cuma kita tak nak lah melanggar prosedur-prosedur jabatan kan. Jadi saya tak galakkan duduk dulu lah selagi tak dapat kata putus. Bila dah dapat kata putus, kita akan bagi duduk rumah tu. Dan tuan-tuan kena ingat, rumah saya cerita ni adalah rumah bantuan kerajaan. Jadi rumah ni khasnya untuk asnaf lah. Asnaf, ibu tunggal, warga emas yang layak, dia akan bagi. Jadi rumah ni tak perlu tuan-tuan keluarkan satu sen pun untuk bayar apa pun. Untuk mohon pun tuan-tuan tak perlu bayar apa-apa. Memang tak ada masalah. Cuma kadang orang ingat ketua kampung kena buat kerja banyak. Itu adalah tanggungjawab ketua kampung. Walaupun dia kena buat 1000 helai surat sekalipun, itu adalah tanggungjawab ketua kampung. Sebab ketua kampung ni dibagi elam pengurusannya untuk buat kerja. Okey. Jadi dalam masa 10 bulan, InsyaAllah tuan-tuan dah boleh masuk rumah tu. Memang lambat lah prosedurnya. Sebab jabatan-jabatan ni perlu bermesyuarat. Kita kena akui SOP kerajaan ni. Okey, dan saya cerita pula macam mana memohon rumah bantuan sekiranya tuan-tuan tak ada tanah. Okey, tuan-tuan kena ingat
di dalam setiap kawasan, kadang macam contoh di Sungai ni, ada satu kawasan yang digazetkan untuk projek perumahan rakyat termiskin. Okey, di bawah IKASih. Okey, jadi di situlah banyak salah faham. Orang ingat saya dah daftar IKASih, kenapa saya tak dapat rumah? Bukan. IKASih adalah database kerajaan supaya memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan ni senang untuk cek tuan-tuan. Okey, tuan-tuan ni betul asnaf, betul gajinya macam ni. Jadi bila kita daftar IKASih tak bermakna kita dapat rumah. Untuk dapat rumah perlu buat permohonan lain. Jadi sekiranya tuan-tuan tak ada tanah, pihak ketua kampung akan berunding dengan pihak penghulu mukim untuk mendapat izin menggunakan tanah PPRT yang disediakan. Okey, macam mana kita nak dapatkan tanah PPRT tu? Pihak ketua kampung akan buat kertas kerja yang sama macam kita buat tadi untuk dapatkan rumah PPRT tu. Buat dan kena gunakan satu surat lagi. Surat permohonan, surat izin menggunakan tanah PPRT. Contoh di kawasan Sungai ni, PPRT di kawasan Desa Idaman Sungai. Jadi kita akan hantar pada pihak penghulu mukim, dan penghulu mukim akan membawa surat kita ni kepada bahagian pembangunan daerah, dan sekiranya mendapat kelulusan, selalunya ketua penghulu mukim akan buat juga kertas kerja yang serupa macam saya buat tadi tu. Dia akan buat dan tak perlulah bertindih permohonan. Jadi penghulu akan hantar submit pada Baitul Mal ke pada agensi-agensi lain. Dan sekiranya tuan-tuan dapat izin gunakan tanah tu, dan pihak penghulu mukim juga keluarkan satu surat permohonan pada Baitul Mal, tuan-tuan akan terus dapat rumah yang baik dan dapat tanah. Tapi tuan-tuan kena ingat, apabila tuan-tuan duduk di atas tanah yang digazetkan untuk rumah PPRT, kita jangan silap kita rasa, oh ini rumah hak kita boleh suka-suka hati kita nak buat. Tak boleh. Itu adalah rumah kerajaan dan tanah itu adalah tanah kerajaan. Kadang-kadang ada orang dibagi tanah, dia bagi rumah, dia tak nak duduk. Bila kita tak nak duduk, maknanya kita menafikan hak orang lain untuk tinggal di PPRT tu. Sebab kadang bila kita ingat, oh kita akan duduk itu. Bukan. Tuan-tuan akan dibenarkan duduk di situ selagi tuan-tuan masih dalam kategori asnaf. Apabila tuan-tuan boleh keluar daripada kategori asnaf tu, tuan-tuan mampu, berjaya, dan pihak pembangunan juga lihat, oh tuan-tuan dah bagus, tuan-tuan akan selalunya dipanggil keluar lah, bagi peluang pada orang yang lain. Tapi sekiranya tuan-tuan masih kekal agak tak mampu untuk survive, just duduk saja walaupun berapa lama, walaupun selepas kita tak ada, rumah tu takkan boleh diwariskan pada anak kita pula. Dan itu adalah tanggungjawab ketua kampung untuk memanjangkan pada pihak pembangunan atau pihak mukim yang anak penama ni pun juga adalah asnaf. Di situ untuk memanjangkan. Tapi saya nak ingatkanlah pada pemohon-pemohon projek perumahan rakyat ni, kita jangan sesekali ada niat nak menipu data kerajaan. Kita rasa gaji kita 4,000 tapi kita nak cerita kita gaji 900. Betul kita cerita kita tak ada harta tapi sebenarnya kita ada. Kita jangan ada niat untuk menafikan hak orang lain. Kalau kita ada niat di situ, selalunya di situlah Allah tak akan mudahkan urusan kita. Kita rasa kita boleh menipu manusia, tapi kita tak boleh menipu Allah dalam bab-bab ni. Dan tuan-tuan kena ingat, apa saja yang jadi selepas ini, tuan-tuan kena berurusan terus dengan ketua kampung atau penghulu mukim. Dan ketua kampung mesti melayan tuan-tuan untuk buat kertas-kertas kerja permohonan-permohonan rumah. Dia tak boleh malas. Dia kena rajin keluar surat. Kadang orang cakap, ketua kampung tak boleh keluar surat, saya tak pandai buat surat. Tak pandai buat surat, jadi kita jangan terima tanggungjawab lah. Saya pun tak pandai juga, dari sekolah pun tak berapa pandai kan. Tapi bila kita pegang bab amanah ni, kita tak peduli apa kan. Kita akan bantu tuan-tuan. Kita akan buat contoh macam kertas kerja yang ni, kita cuba siapkan. Kita siap, cuma kita tunggu buat surat lah. Buat surat dan kita akan submit pada pihak yang berwajib. InsyaAllah kalau kita kertas kerja kita cukup komplitnya, bila dokumen kita dibaca semua bagus, InsyaAllah tak ada sebab untuk jabatan-jabatan ni reject permohonan kita. Tuan-tuan kena yakin. Dan lagi satu, senjata yang terakhir untuk luluskan permohonan ni adalah doa. Kita kena ingat, apa jadi pun selepas permohonan dimasuk, mesti kena doa. Doa banyak-banyak agar semua urusan ni dimudahkan oleh Allah,
supaya tuan-tuan dapat rumah, dan insya-Allah kalau rezekinya untuk kita akan dapat. Itu sajalah. Saya pun minta maaf lah, kita pun tak pandai nak buat live sangat kan, sebab kita selalu mengadap realitinya macam mana. Tapi kalau sekiranya ada tempat-tempat yang tak boleh bantu tuan-tuan, ada yang bermasalah, tuan-tuan boleh jumpa saya atau boleh messenger saya kat Facebook. InsyaAllah saya bantu tuan-tuan macam mana untuk dapatkan, bagi jalan tuan-tuan untuk dapatkan rumah. Jangan susah hati. Apa jadi pun kerajaan takkan kejam. Kerajaan ada caranya untuk bantu masyarakat. Cuma fungsi-fungsi yang lantikan-lantikan di bawah macam saya ni lah yang akan menentukan dapat atau tak dapatnya sesuatu permohonan. Jadi itu sajalah. Kalau tuan-tuan nak tanya saya dalam live ni pun, saya tak pandai kot nak tulis, nak cakap kan. Jadi apa-apa masalah, tuan-tuan boleh messenger saya lah. Messenger saya, atau kalau nanti nak minta nombor telefon, nanti saya bagi dekat messenger tu lah. Itu saja untuk hari ni. Saya minta maaf kalau tuan-tuan tak faham atau tak dengar saya cakap ni. Saya minta maaf banyak-banyak. Tuan-tuan boleh tanya saya nanti. Jadi untuk lain-lain permohonan selepas ni, kalau tuan-tuan perlukan permohonan kursi roda, permohonan, kadang-kadang warga emas perlukan pampers, perlukan macam-macam bantuan. Sebenarnya kerajaan ni banyak bantuan untuk bantu masyarakat, supaya masyarakat kita, orang kita boleh keluar daripada asnaf ni, boleh keluar daripada kemiskinan. InsyaAllah macam-macam ada. Kalau tuan-tuan yang pandai menjahit, ada bantuan untuk menjahit, mesin jahitnya, macam-macam ada. Dan kalau yang tak boleh bekerja langsung pun ada bantuannya. Cuma nak dengan tak nak saja sekarang ni. Jadi sekian dulu dari saya. Saya minta maaf kalau apa yang saya cakap ni ada yang menggoreng hati tuan-tuan. Saya ni tak pandai nak cakap kan, pasal kita ni cuma nak buat kerja saja. Kita niat nak bantu masyarakat. Kita nak tengok orang-orang kita dapat apa yang diorang sepatutnya dapat. Itu saja niat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.